pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dalam ceramah kemerdekaan yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Puri bin Alias. Jadi tanpa memanjangkan kalam, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan program kita pada malam ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, sila tunggu sehingga ke habis rancangan. Selepas solat Isyak, insya-Allah akan ada jamuan disediakan. Food pack ya, insya-Allah. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada adinda saya Al-Fadhil Ustaz Farid yang dimuliakan pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Bandar U Seri Iskandar, pegawai-pegawai masjid, sahabat saya Ustaz Badrul, tuan-tuan guru, tuan haji, hajah, tuan-tuan puan-puan, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk membincangkan sedikit tajuk berkenaan dengan kemerdekaan. Apa erti sebenar kemerdekaan? Kalau ikut musim-musim PKP ni, tak tahulah sesuai ke tidak dinamakan ceramah. Mungkin tazkirah. Isyak 8.35 dah masuk. Kalau ceramah sejam setengah baru ceramah, baru puas. Tapi tak apalah. Kita cuba setakat mana yang mampu. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, untuk kita menjawab persoalan apakah erti kemerdekaan, khususnya dari sudut pandang Islam. Erti kemerdekaan dari sudut pandang kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ada satu kata-kata yang cukup cantik yang selalu diulang-ulang, diungkapkan, dan ianya memenuhi makna kemerdekaan itu sendiri. Ungkapan itu datangnya daripada seorang sahabat yang bernama Rib'i ibnu Amir. Setengah kata Rabi' ibnu Amir. Ketika dia berhadapan dengan seorang panglima Parsi, Rustum. Ada 3 benda yang boleh kita ulas di situ. Pertamanya, tuan-tuan para hadirin, Rabi' ibnu Amir ni, dia kata depan Panglima Rustum, Allahu ibta'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itulah makna merdeka. Kami ini diutuskan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kata-kata yang masyhur. Kami diutuskan untuk mengeluarkan manusia daripada menjadi hamba sesama makhluk
keluar kepada menjadi hamba Allah. Justru ketika mana kita berjaya meletakkan diri kita menjadi hamba Allah, kita merdeka. Kita merdeka walaupun barangkali bumi kita dijajah, walaupun barangkali bumi kita penuh dengan tentera-tentera musuh, tetapi identiti kita jelas sebagai hamba Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah, taat dan menjunjung segala titah perintah Allah. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan. Dan kata-kata Rabi' bin Amir ini sesuai kalau kita rujuk pula firman Allah dalam surah An-Nahlu. Tuan-tuan boleh tengok ayat 36. An-Nahlu ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya telah kami utus bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul, yang mana tugas asasi rasul ini apa dia tuan-tuan? An i'budullah, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia beriman tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan dalam masa yang sama menjauhi taghut, menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Taghut ni kalau tengok dalam kitab tafsir, kebanyakan ulama mengatakan taghut bermakna al-awthan. Awthan ni berhala. Ada yang tafsir taghut dengan makna syaitan. Tetapi tafsiran yang paling umum, taghut ialah apa sahaja yang bercanggah dengan syariat. Apa sahaja yang bercanggah dengan Islam, itu juga termasuk dalam istilah taghut. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan para hadirin sekalian, kita nak hurai pula sedikit berkenaan dengan hamba ni. Kita ni hamba Allah. Jangan jadi hamba sesama makhluk, jangan jadi hamba nafsu, jangan jadi hamba wang ringgit dan seumpama. Itu maksud dia. Bila kita sedar yang kita ni hamba, apa dia punya implikasi tuan-tuan? Apa dia punya kesan dia? Bila kita sedar yang kita ni masing-masing hamba, pertama, kita semua adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat, ini bahasa hakikat. Dari sudut hakikat, kita semua sama. Tak ada beza raja dengan rakyat, tak ada beza profesor dengan orang yang mengaji takat darjah 6, tak ada beza orang yang duduk di bandar besar dengan yang duduk di ceruk hulu kampung. Hakikatnya kita semua adalah sama. Min turab, min Adam, kita daripada Adam, kita daripada tanah. Sehinggalah Allah mengisytiharkan, kalau kamu semua sama, yang beza apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan kamu ialah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan para hadirin sekalian, tak salah kita ada jawatan, kita ada pangkat, kita ada gelaran-gelaran dekat dunia ni, tetapi jangan tertipu dengan gelaran tersebut. Jangan tertipu. Merdekakan diri kita daripada tertipu dengan gelaran-gelaran tersebut. Kalau orang politik, cara orang politik, YB, ada Tan Sri, hartawan, jutawan, profesor, atlet sukan, cara atlet sukan, artis, seniman, macam-macam gelaran ada. Tak apa. Itu anugerah Allah, bahagian masing-masing kat dunia. Tetapi dia mesti pergi pada hakikat. Hakikat kita ni semua hamba Allah. Hakikat kita ni semua adalah hamba Allah. Baik, yang kedua, bila kita sedar yang kita ni hamba, apa yang perlu kita rasa tuan-tuan? Kita lemah. Kita lemah, kita berhajat kepada Allah. Hebat macam mana pun, hakikatnya kita lemah. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, ini paling penting. Bila kita sedar kita ni hamba Allah, kita terikat dengan undang-undang dan perintah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kita terikat. Boleh baca surah An-Nur ayat 51 untuk nampak gambaran dia. Ayat 51 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja orang yang beriman itu apabila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, maka yang pertama-tama keluar daripada mulut dia, dia kata apa? Apa dia jawab? Sami'na wa ata'na. Itulah tagline kita sebagai hamba Allah. Ya, tagline kita sebagai hamba Allah tak ada benda lain. Dia tak reti cakap benda lain. Allah suruhlah apa pun, sama ada perintah itu berat ataupun ringan, sama ada perintah itu berbentuk suruhan ataupun larangan, orang beriman, hamba Allah yang sejati, yang pure, dia akan jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami taat. Sebab itu kita sebut di awal tadi, kita semua sama, ya, dari sudut hakikatnya, ya, siapa juga kita terikat dengan undang-undang Allah, ya, terikat dengan undang-undang Allah. Kita ambil contohlah tuan-tuan, sedikit. Atlet sukan, atlet sukan, pelari pecut 100 meter contoh, dia pakai seluar pendek, ya. Kalau kita tanya kenapa pakai seluar pendek, kenapa susah sangat nak tutup aurat, dia akan jawab apa? Saya kan atlet. Jadi atlet kena dressing macam ni, senang nak berlari. Itu maknanya dia tertipu dengan gelaran atlet dia. Islam tak larang kita bersukan, Islam tak larang kita beriadah, tetapi bersukanlah secara menutup aurat. Ya, saya teringat lagi tuan-tuan, 2014 saya ikuti satu rombongan pergi ke Brunei. Ya, pergi ke Brunei, adalah orang kata apa, lawatan, bertemu dengan pihak Jabatan Mufti Brunei. Dalam satu sesi taklimat, kami diberitahu Brunei dia menganjurkan satu acara run international. Dia anjurkan acara tu, seluruh dunia berkampung di Brunei. Para peserta sebelum subuh dah berkumpul, dan sebelum subuh dilepaskan berlari, ya, pom, lari. Sultan Brunei bila dapat tahu, dia panggil pihak penganjur. Dia panggil pihak penganjur, dia kata, tahun depan, ini kita buat postmortem, tahun depan pastikan para peserta dilepaskan setelah selesai solat subuh. Ini kita dah tersilap. Kita sebagai penganjur, kita ada kuasa, apatah lagi kita sebagai orang Islam, tunjukkan maruah kita, jati diri kita orang Islam. Bukan salah kamu nak maraton ke jagaton ke, tapi yang lari sebelum subuh buat apa? Oh, ini standard antarabangsa. Pedulikan antarabangsa ke tidak? Kita hamba Allah, itu baru merdeka. Sultan, bila Sultan bertitah, siapa berani nak lawan? Masya Allah. Ya, Sultan kata tahun depan pastikan para peserta dilepaskan setelah selesai solat subuh. Dia solat tak solat tu cerita lain, tapi kita penganjur hormat waktu solat, dan kita galakkan supaya peserta-peserta Muslim solat. Lepas tu nak berlari, berlarilah sampai ke Johor pula kot. Nak berlari sangat. Memang. Ya? Kalau Sultan cakap habis ceritalah. Kan? Kalau kita orang bawa-bawa bercakap, lagi engkau siapa? Ya? Nak berlari juga sebelum subuh, itu bukan jogaton, itu syaitan namanya. Ya? Maknanya kita nak bagi tahu, bersukanlah sebagai hamba Allah, berhiburlah sebagai hamba Allah, berpolitiklah sebagai hamba Allah, berekonomilah sebagai hamba Allah. Itu tunjang dia. Kita hamba Allah. Ya? Menteri besar, namanya besar, tapi di sisi Allah kecil, di sisi Allah lemah, di sisi Allah hina. Kita hamba Allah. Ahli-ahli parlimen, YB yang berhormat, ya, walaupun kamu YB, kamu tak boleh buat satu undang-undang usul di parlimen yang bercanggah dengan hukum Allah dan Rasul. Tak boleh. Sebab kita terikat sami'na wa ata'na. Ya. Okey, baik. Jadi dalam arti kata lain, tuan-tuan para hadirin sekalian, merdeka bukanlah bermaksud kita bebas buat apa sahaja sehingga tak peduli halal haram. Ya. Kita bimbang. Ya.
Khususnya anak muda generasi-generasi hak mutakhir ni, dia faham merdeka ni bebas buat apa saja, ya bedak-bedu, sehingga tak peduli halal haram, sehingga tak peduli dosa pahala. Itu bukan takrif merdeka dalam Islam. Dia kalau kita nak buat ayat tuan-tuan, contohlah, okey, kita kata apa? Kita bebas berpakaian, kita bebas berpakaian, tapi mesti tutup aurat. Dia ayat macam tu, kena bagi lengkap. Tapi hari ini dia orang hanya nak takat tu je. Kita bebas berpakaian, suka hatilah kami nak pakai macam mana pun, suka hati. Tak boleh begitu. Kita bebas berpakaian, tapi mesti patuh syariah, mesti tutup aurat. Dia diikat dengan tutup aurat. Jadi kamu nak ikut trend macam mana, ikutlah, kan? Tudung tu kalau orang perempuan nak berpusing-pusing ke, nak berbelit-belit ke, tudung bawal ke, tudung ikan kembung ke, tak ada masalah. Tapi mesti patuh syariah. Kita bebas makan. Ni kalau nak cakap merdeka ni bebas. Kita bebas makan apa saja. Tapi sebagai orang Islam dia diikat. Mesti yang halalan tayyibah. Tak adalah kelawar pun kita makan, bewak pun kita makan. Sak ni ke apa yang kena dengan selera semua dia balut. Tidak. Ya bebas makan, tapi mesti halalan tayyibah. Islam begitu. Kamu bebas bersuara. Demokrasi kan, demokrasi ni bebas bersuara, bebas bersuara. Ya, kita bebas bersuara, tetapi suara kita tidak boleh mengatasi Al-Quran dan hadis Nabi. Nampak? Suara kita mesti duduk di bawah naungan wahyu Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak boleh kata bila bebas bersuara, Quran hadis pun dilanggarnya, Tuhan pun nak dilawannya. Itu bukan merdeka. Itulah sebenar-benarnya dijajah. Okey, habis kat situ tuan-tuan. Kita pergi poin yang kedua. Ada 3 je, ya. Kata Rabi' Ibnu Amir, kami ini diutuskan untuk wa min dhiqid dunya ila si'atiha, untuk keluar daripada dunia yang sempit menuju keluasan akhirat. Inilah merdeka dari sudut pandang Islam. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sekalian, kita olah bahasa mudahlah. Ya, poin yang kedua ni nak bagi tahu apa? Apabila kita berjaya menjadikan dunia ini sebagai alat, bukan matlamat, kita merdeka, tuan-tuan. Ya. Selalu kita dengarkan ayat dunia ni apa? Dunia ni hanya alat saja, dia bukan matlamat. Tapi kalau kita jadikan dunia inilah segala-gala, dunia ini matlamat, kita sudah dijajah. Kita tak merdeka. Ya. Sebab tu dia katakan dhiq. Kalau setakat dunia lah kita punya matlamat ni, setakat dunia, itu satu jangka masa yang sangat singkat dan pendek. Itu yang sempit tu, dhiq dunia. Sebab tu wawasan kita orang Islam bukan sekadar wawasan 20-20, wawasan 20-30, hak berhenti takat dunia, tetapi wawasan kita menjangkaui sampai ke akhirat. Dia begitu. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu sekalian, mari kita pesan pada diri kita masing-masing, saya sendiri khususnya, dan tuan-tuan yang hadir, kita ingatkan diri kita apa sahaja yang kita nak buat kat dunia ni, tuan-tuan, apa sahaja. Percakapan kita, tindakan kita, aktiviti kita, apa sahaja yang kita nak buat di dunia ini akan ada risikonya di akhirat nanti. Akan ada kesan, ya, di akhirat nanti. Jadi berhati-hati, ya. Merdekakan diri kita daripada satu penyakit yang disebut oleh Nabi SAW, terutamanya kita di akhir zaman ni. Merdekakan daripada penyakit virus yang lebih bahaya daripada corona, covid apa semua ni, iaitu hubbud dunia. Hubbud dunia, penyakit cintakan dunia. Merdekakan hati kita, jiwa kita daripada penyakit cintakan dunia. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tasawuf,
Ngaji ilmu tasawuf ni tuan-tuan, cukup banyak ayat-ayat yang kita dengar saranan-saranan tarkud dunia, tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Ahli-ahli sufi tinggalkan dunia. Ya. Apa makna tinggalkan dunia tuan-tuan? Yang ni kita kena bagi pencerahan betul-betul. Kalau salah faham dia jadi pening. Ya. Apa makna tinggalkan dunia? Ingat akhirat. Dia ada macam-macam martabat, tapi kita nak bincang martabat untuk orang macam kita, orang awam. Ya. Maksudnya apa? Okey, nak mudah faham tuan-tuan, para ulama bahagikan dunia ni kepada dua. Ini untuk kita orang awam. Dunia ni dua. Satu, dunia yang haram, yang bersifat haram. Satu lagi, dunia yang bersifat harus ataupun halal. Bagikan dunia macam tu, ada yang halal, ada yang haram. Jadi bila kita baca, kita belajar ilmu tasawuf mengatakan tinggalkan dunia, itu membawa maksud tinggalkan dunia yang haram. Tinggalkan dunia yang boleh menjebakkan diri kita kepada perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, atau yang boleh mengundang dosa, kemurkaan Allah. Yang itu memang tak ada kompromi, memang kena tinggal. Itu maksud tinggalkan dunia. Sehingga ulama buat satu kiasan, analogi, perumpamaan tuan-tuan. Perumpamaan ni sangat menarik. Dia kata dunia yang haram ni, umpama ada orang buat kek, dia ni pakar lah, chef peringkat antarabangsa, bagi buat apa pun memang jadi, dia buat kek. Tengah-tengah dia buat kek, dia ulilah apa semua, bubuh ramuan itu ini, kita nampak dia bubuh racun dalam kek tu tuan-tuan. Kita nampak depan mata kita, tukang masak chef ni tadi dia bubuh racun dalam kek tu. Lepas tu bila kek tu dah siap, dia pun hias lah apa, nampak gebu lah itu ini, dia pun hidang dekat kita. Kita yang nampak dia bubuh racun tuan-tuan, nak makan ke tidak? Kan? Kita yang nampak dengan mata kepala ni dia bubuh racun, tobat lahum, orang kata kita tak jamah walaupun sikit. Walaupun kek tu menyelerakan, walaupun kek tu dihias, dia punya aroma dia Masya Allah menusuk kalbu, tapi kita tak jamah sedikit pun. Begitulah para ulama mengkiaskan dunia yang haram ni, walaupun dia indah, dia cantik, dia elok, tapi dia beracun. Jangan jamah, jangan sentuh, bahaya. Hak tu kena tinggal. Tapi oleh kerana kita tak nampak, yang kata dunia ni kata ghurur kan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Kita terpesona, akhirnya kita pun terjebak, padahal racun tu. Apa dia racun? Benda haram tadi, benda-benda dosa. Dunia yang kedua tadi iaitu dunia yang bersifat harus. Yang harus ni ambil lah. Cuma ada orang yang ambil sekadar perlu, ada orang yang ambil, dia ambil banyak-banyak tapi dia infak. Dia jadi orang kaya yang zuhud, hartawan-hartawan yang pemurah, yang cakna kepada ummah. Dan ulama buat kiasan juga, dunia yang harus ni macam mana tuan-tuan sifat dia? Sama cerita macam buat kek, tapi dia tak bubuh racun. Tukang masak tu dia ludah dalam kek tu, ludah kahak hijau tu, khabtui. Oh, memang lah. Ya, kita tengok, weh kahak, tuan-tuan nak makan ke tak? Tapi dia tak seberat racun kan. Racun tu memang kita bertaubat terus. Kalau yang kahak tu mungkin kita ambil kadang-kadang perlu hak ujung-ujung, cuit-cuit. Rasa-rasa yang tak sebati dengan kahak tu, kita buat ijtihad lah. Buat ijtihad, sini kot boleh makan. Ambil sekadar yang perlu saja kata ulama. Yang harus, itu yang harus. Baik. Jadi apabila kita berjaya menjauhkan diri kita, hati kita, sebab benda ni bila cerita hubbud dunia, dia sifat hati, dia duduk di dalam. Kita merdeka. Apabila dunia hanya berada di tangan, tidak berada di hati. Hari-hari dunia ni tuan-tuan, dia ketuk pintu hati kita, dia nak masuk ke dalam. Dia ketuk hari-hari, jangan buka. Kalau dah mula buka dia masuk, dia nak keluar balik payah dah. Hari-hari dia ketuk, Assalamualaikum, buka le. Jangan buka. Bila buka dia masuk, payah dia nak keluar.
duduk di tangan dia. Ya. Dan saya terkesan ada satu kata-kata hikmah tuan-tuan, nasihat yang cukup baik. Ya. Sehebat mana pun kamu mencintai dunia, katalah cinta sungguh kita dengan dunia ni, bukan kemain, pulun sungguh dunia. Tapi akhir sekali tuan-tuan, apa yang dunia bagi kat kita? Kita bukan kemain cinta dengan dia ni. Tapi last sekali apa dia bagi kat kita? Dunia hanya bagi pada kita satu petak kecil tuan-tuan, yang muat-muat untuk letak jenazah kita, itu je. Cuba kenang kan? Last sekali dia hanya sediakan kepada kita satu petak kecil yang namanya liang lahat. Di situlah kita duduk. Itu je dia bagi. Punya tak berbaloi tuan-tuan kan? Ya. Tapi bila kita cintakan Allah, Allah bagi apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah sediakan syurga yang seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya, subhanallah. Okey, baik. Justru itu tuan-tuan, poin yang kedua ni, kalau kita boleh simpulkan, mari kita sama-sama mengakhiratkan dunia. Itu ayat dia. Mengakhiratkan dunia. Dunia ni akan jadi bermanfaat bila kita ada unsur akhirat, bila ada unsur lillahi ta'ala, bila ada unsur-unsur niat yang baik. Walaupun dunia, tapi insya-Allah kita akhiratkan dunia. Habis. Kemudian yang ketiga, kata Rib'i ibnu Amir, wa min juril adyan ila adilil Islam. Kami diutuskan untuk meruntuhkan kezaliman agama-agama adyan, membawa manusia kepada keadilan Islam. Atau dalam erti kata yang lain, kami diutuskan untuk menghapuskan kebatilan, supaya kita hidup dengan al-haq, minaz zulumat ila nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kesyirikan agama-agama kepada keadilan Islam. Kepada keadilan Islam. Baik, tuan-tuan para hadirin sekalian, bila kita cerita pasal Islam, kita perlu memahami Islam dalam kerangka yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Saya yakin, mungkin di masjid ni wallahualam, saya pun tak tengok dia punya jadual kuliah. Kebiasaannya ada ustaz-ustaz yang bawa satu kitab, Maza Ya'ni Intima'i lil Islam tu kan, Syekh Fathiyakan. Kitab tu selalu dijadikan teks usrah, tapi sekarang dah dibawa ke masjid-masjid untuk jadi bahan kuliah. Kitab tu berjudul Apa Erti Saya Menganut Islam. Kita tak nak Islam kita ni sekadar Islam keturunan, Islam kad pengenalan. Guru saya kata ada pula jenis Islam kapal selam. Tuan-tuan tahu Islam kapal selam apa dia? Bulan Ramadan dia timbul, ramai penuh beribadat. Habis Ramadan dia tenggelam. Dia selam ke mana pun tak tahu. 11 bulan menyelam. Lepas tu timbul balik. Macam-macam jenis. Sebab tu dalam buku itu, Maza Ya'ni Intima'i Islam tu menyebut tentang keistimewaan Islam. Kita sendiri sebagai orang Islam, tuan-tuan yang dah belah-belah tahun, yang puluh-puluh tahun, kalau adalah rakan-rakan kita yang non-Muslim ataupun not yet Muslim, dia tanya pada kita, awak sebagai orang Islam boleh cerita tak apa itu kelebihan Islam? Saya nak tahu tentang Islam. Apa kita nak explain kat dia orang, tuan-tuan? Di mana hebatnya Islam? Kita diutuskan untuk menyebarkan Islam, dakwah kepada orang-orang yang masih belum mendapat hidayah Allah, supaya mereka kenal Islam dan terbuka hati untuk memeluk Islam. Tapi apa kita nak cerita tentang hebatnya Islam tu? Dalam buku yang saya sebut tadi ada, Fathiyakan, Syekh Fathiyakan. Secara ringkas saya sebut tuan-tuan di sini, Islam ni agama yang Rabbani. Rabbani maksudnya datang daripada Allah, pencipta manusia. Islam bukan diputuskan ataupun terhasil dalam sidang parlimen, ataupun terhasil melalui Kongres Perhimpunan Melayu contoh. Islam daripada Allah, pencipta, Rabbul Alamin. Itu satu.
Ya, dia bukan cetusan idea. Hatta Nabi pun tak ada campur tangan. Nabi hanya messenger, Nabi hanya menyampaikan. Nabi pun tak dibenarkan tambah tokok wahyu-wahyu Allah. Apa yang Allah bagi, itulah dia sampaikan. Dia tak boleh sembunyi, dia tak boleh tambah. Islam bersifat syumuliyah. Hebatnya Islam di mana tuan-tuan? Syumul. Apa dia syumul? Lengkap, sempurna. Islam bukan ibadat saja, bukan ibadat saja. Ya, sebab tu tahun 80-an kalau tak silap saya, kempen secara besar-besaran oleh tok-tok guru kita, para asatizah pendakwah, duk bawa promote Islam way of life. Islam way of life kan. Islam sebagai ad-din. Islam tu syumul. Dia ada politik, ada ekonomi, ada kekeluargaan, ketenteraan, pendidikan, hiburan. Tuan-tuan para hadirin, ya, saya ceramah pun tengok jam je tuan-tuan. Kira nak berhenti sekejap dah. Ada diskaun ke boleh lebih-lebih sikit. Ya. Okey, baik. Kita tengok sejarah sedikit, sejarah kemerdekaan. Waktu zaman penjajah datang dulu. Semua orang tahu kan 1511. Portugis lah, lepas tu Belanda lah, lepas tu British bersilih ganti, Jepun kejap, balik-balik British, hampir 500 tahun kita dijajah. Ada seorang sarjana Perancis namanya Elie Catelier. Ya, lebih kurang macam itulah nama dia. Dia kata apa? Waktu penjajah datang ke bumi umat Islam, khususnya termasuklah tanah Melayu kita ni, dua benda yang mereka buat. Ni penjajah buat. Ini sejarah ni kita tak boleh lupa. Apa dia? Pertama, mereka memisahkan pendidikan daripada roh agama. Dipisahkan pendidikan daripada roh agama. Bermulanya premis awal Penang Free School apa 18 berapa tu. Lepas tu kat Melaka. Itulah benih-benih sekular liberal mula masuk. Bukan kita anti belajar ilmu-ilmu dunia, fizik, kimia, tak ada. Itu pun daripada tokoh Islam juga. Tapi dipisahkan daripada roh agama tu. Mengaji sains, cerdik sains tapi tak jumpa Tuhan. Cerdik fizik, matematik tapi buta Quran. Mengaji sampai luar negara apa semua, balik dia lawan Islam. Kalau tengok dalam Al-Quran tuan-tuan, surah Al-Mu'minun, di awal surah Al-Mu'minun tu tuan-tuan baca, jumpa di bawah tu ayat dia cerita pasal perkembangan janin dalam perut. Dia panggil apa ke kalau bahasa sainsnya? Ilmu embryologi. Allah sebut kan, kita ni daripada nutfah, daripada alaqah, daripada setitis air mani, zygote, apalah kalau bahasa sains kan. Tapi di hujung ayat itu dia cerita pasal perkembangan janin dalam perut. Tapi di hujung ayat tu apa dia? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nampak? Hasil daripada kajian kamu, akhirnya apa yang kamu jumpa? Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Sebab itu apa saja bentuk ilmu yang kita belajar, akhirnya nak membawa kita kenal Allah, mengkagumi Allah, membesarkan Allah. Dia mesti balik situ. Tapi barat dia pisahkan ilmu daripada roh agama. Jadi agama belajar agama je lah. Kalau belajar sains tak ada kena mengena dengan agama. Belajar matematik lagi tak kena mengena. Belajar geografi tak ada kena mengena dengan. Tidak, sebenarnya dalam Quran itu ada asas-asas sains, astronomi, geografi, semua ada. Walaupun Quran bukan kitab sains, Quran kitab hidayah, tapi di dalamnya ada sains. Quran bukan buku sejarah, tapi di dalamnya ada sejarah. Dia begitu tuan-tuan. Sebab tu kita mesti balikkan balik ilmu ini bersepadu. Sebab tu ada satu ayat ni tuan-tuan, dia begini. Kita pesan untuk diri kita, anak-anak cucu kita. Kita belajar tinggi-tinggi daripada SPM, diploma, pergi apa ijazah sampai PhD master. Kita belajar bukan sebab nak jadi pandai. Walaupun ayatnya lalu kita pesan dekat anak-anak, belajar pandai-pandai. Tapi kalau agak halus tasawufnya, kita belajar bukan sebab nak jadi pandai, tapi kita belajar supaya kita sedar yang kita ni tak pandai. Ilmu Allah terlalu luas. Barulah ada sifat tawaduk, barulah ada sifat merendah diri. Barulah kita boleh terima pandangan orang lain. Tapi kalau kita rasa kita je pandai,
aku ada PhD, aku segala-gala. Mula datang penyakit sombong. Ya. Kita belajar bukan sebab nak pandai, kita belajar supaya kita sedar yang kita ni tak pandai. Okey, yang kedua kata Elie Catelier, sarjana Perancis tadi yang buat kajian, apa yang penjajah buat? Yang kedua, dia pisahkan politik daripada roh agama. Sama juga. Maknanya dua benda ni cukup memberi impak. Pertama, pendidikan. Memang manusia ini dengan pendidikan. Ya. Lepas tu politik. Sebab itu kita sebut tadi, ya, kami diutuskan untuk menyampaikan Islam agama yang adil, dan antara ciri-ciri keistimewaan agama Islam ialah syumul, udkhulu fis silmi kafah. Ya. Kita mesti melihat begitu. Ya, lengkap. Bukan hanya ibadat, bukan ibadat korban saja, bukan tahlil, bukan duduk di masjid. Islam ada di pasar, Islam ada di stadium bola, Islam ada di pentas teater, Islam ada di kem-kem tentera. Saya teringat tuan-tuan, ada satu orang cikgu, dia cerita, dia berkongsi cerita. Ada seorang cikgu mengajar jasmani, pendidikan jasmani. Dalam ramai-ramai murid dia, ada seorang murid yang waktu bersukan PJ, dia pakai seluar panjang, tracksuit. Cikgu ni orang Islam, orang Melayu kita orang Islam. Lepas tu dia cakap dekat budak yang pakai seluar panjang ni, untuk PJ akan datang, cikgu tak nak tengok kamu pakai seluar panjang. Yang lain semua pakai seluar pendek, kamu pun kena seluar pendek. Selaras. Jadi budak ni, Masya Allah, dia kata, cikgu, ya, saya, mak ayah saya tak bagi pakai seluar pendek, walaupun bersukan. Kita kena tutup aurat. Dia cakap lah macam tu, dia jawab. Lepas tu cikgu tu kata apa? Tak ada aurat-aurat. Ni laki je semua, tak ada perempuan. Tak ada aurat-aurat. Ini semua lelaki, tak ada perempuan. Kalau perempuan ni, ialah kena tutup aurat. Ya. Lepas tu budak tu jawab lagi. Dia jawab cara elok lah. Dia kata, cikgu, saya ni tak pandai sangat bab agama. Bab aurat ni mari kita tanya ustaz. Kat sekolah kita ada ustaz, kita rujuk dia. Tak kat mana batas aurat laki sama lelaki. Bila budak tu cakap macam tu, cikgu PJ ni melenting. Apa ustaz-ustaz? Apa ustaz-ustaz? Tak ada kena-mengena ustaz dengan PJ. Ini di bawah bidang kuasa saya. Ustaz mengajar wuduk je. Kamu nak tanya bab wuduk, tanya dia. Kenapa kena tanya ustaz? Nampak tuan-tuan? Ya? Ini yang penjajah bawa, sekular ni, sekularisme ni. Dia pisahkan agama daripada kehidupan. Dia pisahkan agama daripada sukan. Dia pisahkan agama daripada hiburan. Ya. Saya ingat lagi ada satu lagi cerita. Ada satu college. Dia minta saya sendiri terlibat untuk buat program santai anak muda ni lah. Sambil-sambil menyanyi, sambil main gitar, bagi tazkirah. Budak-budak muda dia suka lah apa tu. Ya, bukan kata budak muda, bapak-bapak hak tua pun suka juga. Ya. Tiba-tiba entah macam mana, pihak pentadbiran minta batal. Minta batal. Jadi budak-budak ni jumpa saya, kata, Allah ustaz minta maaf lah, batal, kena batal. Saya tanya kenapa batal. Jawapan yang diberi oleh pihak pentadbiran, dia kata apa? Program tu nampak Islamik sangat. Bayangkan tuan-tuan jawapan dia. Kenapa program hiburan tu nampak Islamik sangat? Kenapa kena ada tazkirah? Kenapa kena baca ayat Quran? Kenapa kena ada baca hadis? Berhibur dah lah, menyanyi dah. Mana kita sudah dijajah, berhibur ni kena merapu-rapu. Kalau boleh minum arak, bercampur laki perempuan, kena pil ekstasi sampai mati budak-budak muda. Dia nak macam tu, baru ini baru hiburan. Tapi tiba-tiba baca ayat Quran hadis, dia dah pelik, ni apa ni? Dia boleh jawab kenapa Islamik sangat, tuan-tuan. Saya tak nak sebut kolej mana, tapi di Ipoh. Ya. Tok-tok guru kita daripada dulu, ustaz-ustaz pendakwah, siang malam masuk masjid buat kerja dakwah supaya nak jadikan hidup kita ni semua Islamik. Dia boleh jawab kenapa Islamik sangat. Allah, tuan-tuan. Penjajahan pemikiran ni kalau kita sebutkan. Kita Jepun dah balik, Belanda dah balik. Tapi cara fikir barat, liberal, sekular masih ada. Ni tuan-tuan. Ini yang kita nak merdekakan.
Bukan salah berhibur, yang salahnya kamu lupa Tuhan. Berhiburlah sebagai hamba Allah yang kita sebut di awal tadi. Itu pasak dia. Ya, itu pasak dia. Okey, baik. Ada bunyi ke? Ting ini isyak masuk dah ke? Ke memang saja disenyapkan? Ya. Saya risau tuan-tuan dah tengok saya besar kecil ni, risau juga kan? Okeylah, kita tutuplah tuan-tuan ya. Jadi poinnya 3 tadi ya. Kemerdekaan itu apabila kita berjaya meletakkan diri kita sebagai hamba Allah. Sehingga ada ulama kata apa tuan-tuan? Siapakah manusia yang terbaik di kalangan kita? Iaitu mereka yang paling merasai dirinya hamba Allah. Bukan rasa kita datuk, kita Tan Sri. Tak boleh, itu anugerah dunia. Tapi siapa yang paling rasa dia ni hamba Allah, itulah yang paling baik. Terasa kita ni hamba, hinanya, kita berhajat pada Allah. Ya? Yang kedua, kita merdekakan diri kita daripada hubbud dunia. Ya? Tak salah dunia, memang kita kena duduk di dunia ni, tapi jadikan dunia sebagai alat, bukan matlamat. Ya? Dan yang ketiga ialah tidak ada agama yang Allah terima melainkan hanya Islam saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ya? Allah tak terima selain pada Islam. Maka Islam itulah yang kita nak kongsi, yang kita nak share, yang kita nak bawa. Dan penutup bagi segala penutup tuan-tuan, ini real punya merdeka. Ini real punya merdeka. Tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 185. Allah kata apa di situ? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Saya ambil yang hujung sahaja. Barang siapa yang terselamat daripada azab api neraka Allah dan dia dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah, itulah satu kemenangan, itulah satu kejayaan, dan itulah bagi saya sebenar-benar merdeka. Ya? Bila kaki kita ni tuan-tuan dapat memijak tanah syurga, masa itulah baru kita boleh meloncat ia berdu merdeka. Itu baru real punya. Ya? Launglah 3 kali merdeka, merdeka, baru betul. Ya. Surah Ali Imran ayat 185. Baik, jadi dengan ayat yang saya bacakan tadi, ya, menutup kita punya pertemuan pada malam ini. Ya, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan yang dah faham bertambah faham. Ya, tuan-tuan dah faham dah. Saya tengok muka pun faham dah. Ya. Tapi bertambah faham insya-Allah. Kalau dah yakin, bertambah yakin. Wazidnahum huda. Allah tambah hidayah kepada kita, keyakinan, ya, daripada ainul yakin pergi kepada ainul yakin sampai bertambah hujungnya haqqul yakin. Itu yang kita nak sebenarnya. Ya, yang dah faham bertambah faham, yang terlupa boleh bagi ingat balik, dan insya-Allah inilah jawapan kita sebagai orang Islam apa erti sebenar kemerdekaan. Bukan sekadar penjajah dah balik, ya, tetapi merangkumi 3 perkara yang disebut oleh sahabat Nabi, ya, Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kekasaran. Ada rezeki kita berjumpa lagi insya-Allah, dan sama-sama kita terus berdoa supaya Allah memelihara kita daripada sebarang musibah, dan kita mohon doa kepada Allah supaya Allah angkat, ya, COVID-19 ni, ya, supaya akhirnya kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa, ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Sekadar itu, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.